Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Selamat bersantai di hari Ahad. Hari ini kita jumpa kembali seperti biasa 2:30 setiap hari Ahad. Jangan lupa 2:30 setiap hari Ahad kita akan buat Facebook Live tentang isu-isu semasa berkaitan dengan rumah, hartanah. Kadang-kadang kita bagi juga yang ringan-ringan. Kadang-kadang kita bagi isu yang terus secara yang agak berat sikit berkaitan dengan hartanah. Tapi kita tak larilah daripada isu-isu rumah. Bersama saya hari ini ialah dua lagi rakan sekerja yang sama senang, sama susah dalam kita mempromosikan, dalam kita uh, cuba untuk memberikan pandangan dan juga memberikan perbincangan yang bermakna berkaitan dengan isu-isu yang ada pada hari ini. Minggu depan kita dah pergi satu topik yang agak ringan sikit tentang gubahan bunga, yang sangat cantik dan mudah juga. Tapi minggu ni kita cuba bawa satu topik yang agak berat sikit. Iaitu topik kita pada minggu ni ialah tentang kos pemilikan rumah. Kalau siapa yang ikut kita punya Facebook kita, sebenarnya ini adalah kesinambungan daripada Facebook Live kita yang pertama dulu, tentang cara-cara macam mana cara nak memiliki rumah. Kat situ kita dah senaraikan ada 10 langkah kat situ. Okey, tapi pada waktu itu masa kita agak terhad, jadinya kita cuma boleh sentuh secara sini sikit, sana sikit. Tapi kali ini kita cuba buka kupas sikit lagi dalam sikit tentang satu topik yang khusus berkaitan dengan kos sahaja. Tapi tajuk ni sebenarnya tajuk ni bukan kata kita buat secara kita bincang sama-sama kita sebenarnya, tapi tajuk ni lebih kepada responden feedback daripada orang luar. Ya, betul, So betul. kebanyakan yang datang mesti akan tanya berkenaan dengan kos-kos pembelian rumah, sebab dia tak tahu. Especially kepada yang first buyer home. First buyer home memang dia orang kosong, knowledge kosong. Jadinya ada juga yang second buyer pun dia macam sama-sama lagi. So kita pilih tajuk ni lah untuk lebih untuk kita jelaskan secara terperinci. So jadinya saya bersama-sama dengan kawan-kawan saya akan terangkan untuk hari ini. Okey, jadinya apa kita nak mula sekarang atau kita nak Sebelum kita mulakan kita punya topik ni, bagi yang masuk dulu, santai-santai tu, relax-relax, lesakan diri. Kita nak maklumkan, tolong share kita punya Facebook Live ni. Kita bagi ni percuma. ni percuma ni. Apa isi dalam ni? Ini rahsia lah. karung hitam ni, karung hitam. Jadi jangan keluarkan dulu. Jangan keluar dulu. Tak boleh. Biar dapat dulu kita pergi hantar ke kita post benda ni? Kita pergi hantar. Kita akan pergi hantar sampai ke rumah lah. Kalau yang duduk kat office, nak pergi hantar ke office pun kita akan hantar ke office lah. Yang mana sebab kita tak tahu kita akan hantar weekday ataupun weekend kan. So kita akan serve sampai ke depan rumah. Okey, cara untuk dapatkan ni, hadiah percuma ni, yang perlu cuma share pada tiga Facebook page ke, tiga group ke, ataupun tiga Facebook kenalan-kenalan tu, tiga saja. Dan jangan letakkan dia private lah, jadikan dia sebagai public. Itulah sebab kita akan pilih berdasarkan yang mana komen kan. Komen dan juga orang yang share. Tak nak komen pun tak apa, nak tengok, nak dengar kita berbebel, bercakap boleh. Lagi banyak share, lagi banyak lagi cerah peluang anda untuk menang free gift. Inilah. Okey, share banyak. Jadi kita harap semua boleh share untuk dapatkan free ni. Jadi kita dengan tiga orang yang berada di sini akan mengupaskan lebih detail lagi dan apa yang tajuk kita pada hari ini lah. Okey, kita tunjukkan. Cuba tunjukkan apa isi dalam. Kita tunjukkan apa yang ada dalam ni. Tempat ni special ni. Special ni. Tak pernah dibuka lagi tu. Tengok apa ni. Straw. Straw. Dia ada lagi. Apa lagi dia ada? Oh, dia punya brush. Wow. Oh, okey. Dan apa lagi? Oh, straw. Maksudnya kita akan ada 3 item ni. 3 jenis straw lah. 3 jenis straw untuk kita bagi pada anda semua. Okey.
dia brush dia untuk cuci dia punya straw dalam ni. Okey. Okey. So ini untuk yang mana-mana yang nak dengan kotak semua boleh guna yang ni lah. So straw ni anda boleh bawa ke mana? Sebab sekarang ni pun dekat kedai-kedai minuman pun kita dah tak kerajaan Malaysia kita tak benarkan penggunaan barang plastik lah, kita limitkan lah. So anda boleh bawa ke mana, tapi jangan tinggal kat kedai pula. Bawa balik and then basuh, cuci dengan brush. Okay, kita bagi free je. Okay. So jadi apa next untuk kita, sebab kita dah bagi tahu orang kena like and then share page ni, and then jangan privatekan Facebook orang, sebab kita akan kita akan pilih pemenang berdasarkan yang mana share paling banyak. So share lah banyak-banyak. Okay. Ya, kita akan mula kejap lagi, bagi masa sikit lah, seminit 2 ya, untuk pada yang baru masuk tu, untuk tolong share. Mana yang tengah cek rumah tu, tolong maklumkan adik-beradik, jiran-jiran, saudara mara, ya, atuk nenek, tolong share dulu. Lah weekend tak ada buat apa kan, dengan family santai, so buka Facebook ni. Facebook dia, kita apa dia, koleksi impian. So type koleksi jarak impian. So kita punya DP warna biru lah, ada tulisan koleksi impian. So anda boleh, yang mana belum like dulu. Lepas like, share pada grup-grup, seberapa banyak grup yang anda ada. Saya pun nak share juga ni, share dekat grup. So jangan lupa juga nanti kita orang kalau ada apa-apa yang anda tak faham ke apa, tolong komen kat bawah. Lepas tu apa-apa topik yang anda rasa nak kita utarakan untuk next nanti, tinggalkan komen kat bawah. So kita akan pilih topik yang, so kita akan tengok topik yang sesuai untuk kita utarakan lah untuk next live video. So hari ni kita akan buat topik untuk kos ni lah, kos apa tadi? Okey, kos pemilikan rumah. Kos pemilikan rumah. Okey, untuk pembeli-pembeli yang pertama ataupun yang pembeli yang kedua, sebenarnya apa yang kita nak terangkan tentang kos pembelian rumah hari ini bukanlah dari segi harga rumah itu sendiri, tapi ialah kos-kos yang kadang-kadang kita sebagai pembeli ni rasa ia adalah kos-kos yang tersembunyi, yang kadang-kadang tidak diberitahu pun. Tiba-tiba je dapat bil, tiba-tiba ni kenapa kena bayar ni, tak ada pun cakap. Ingatkan beli rumah tu beli harga rumah je. Tapi sebenarnya ada kos-kos lain yang perlu dijelaskan dan juga perlu diketahui oleh bakal-bakal pembeli tentang bila kita nak beli rumah tu, ini ialah kos-kos yang ada dan terlibat. Sama ada ia ditanggung oleh diri sendiri ke, oleh pihak kedua ke, pihak ketiga, itu terpulang. Tapi ini ialah kos yang perlu diketahui dan ini memang ada dan dia bukan tersembunyi sebenarnya. Cuma sama ada ia diberitahu atau tidak, itu nombor 2 lah, soalan yang kedua. Okey Irfan, rasa tak boleh dah. Kita mula. Kita buat sikit introduction sikit tentang kos tu. Okey, yang kita nak bincang hari ni tu. Untuk kos pemilikan rumah ni, okey, jadi kita nak huraikan kat sini ada 8 subtopik. Okey. So 8 subtopik ni kita kira amat penting lah. Kalau anda rasa benda anda tak cukup ilmu untuk untuk ilmu berkenaan dengan kos-kos ni, anda nyatakan untuk mendapatkan advice daripada ejen ataupun staff developer yang lebih berpengalaman lah. Okey, saya baca sikit subtopik bawah tajuk kos pemilikan rumah ni. Okey, yang pertama adalah deposit rumah. Okey, deposit rumah yang paling utama lah. And then yang kedua, yuran guaman, iaitu yuran guaman ni ada 2 lah, ataupun kita panggil lawyer fees. So untuk SPA dengan loan, so ada 2. Okay, yang ketiga adalah stamp duty.
stamp duty ni kita pecahkan kepada 3. So stamp duty ni ada untuk SPA, MOT dengan loan. Okey, yang keempat ni agent fees. Okey, agent fees ni lebih kepada rumah yang subsale. Betul. Rumah subsale, Rumah second hand lah. rumah second hand lah. Sebabnya kalau macam rumah projek baru ni, macam developer yang macam kita sekarang ni, kita tak ada agent lah. Kita maknanya kita tak ada keluarkan agent fees lah sebab kita ada staff sendiri. Okay. So yang kelima, valuation. Valuation pun lebih kepada subsale lah. Yang keenam ialah insurans. Insurans ni orang lebih mengenali insurans untuk rumah ni sama ada orang akan panggil MRTA, MRTT ataupun MLTA. Okey, 3 benda ni. Okay. So benda ni, 3 ni lebih kurang sama lah. Semuanya insurans dalam loan. Okey. So yang ketujuh, disbursement. Okey, disbursement ni yang mana kos-kos yang ditanggung oleh yang perlu dibayar oleh customer. Yang mana untuk urusan-urusan yang berkaitan untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan perjanjian lah. Untuk perjanjian. Okey, yang ke-18 sekali progressive interest. Okey, progressive interest ni untuk rumah baru sajalah yang under construction. Okey. Okey, saya direct lah kepada yang topik yang nombor 1 ni, deposit. Okey. Deposit rumah. Okey, biasanya deposit ni dia untuk rumah subsale dengan rumah baru, kedua-duanya memerlukan 10% deposit. Okey, so saya huraikan pecahan kepada deposit 10% ni. Okey. Yang pertama, deposit ni pecahan dia yang pertama ialah booking lah. So booking ni yang anda perlu tahu, kebiasaannya booking ni kalau dia punya specific calculation, kita akan ambil 3.18% untuk booking. Okey. Okey, sebagai contoh, harga untuk 500,000. So saya buat calculation sikit. Calculator. Okey, calculator jap. Okey, yang ini 3.18%. Okey, 3.18% ni kita ambil daripada 10%. Okey. So contoh kita ambil 10% dulu, 10% Untuk harga rumah berapa ni? untuk harga rumah berharga 500,000. So kita ambil 500,000 lagi senanglah. So kita 500%. Okey, 10%. Okey, jadinya 50,000. So 3.18 ni kita darab dengan 50,000. 50,000 Okey. Okey, jadinya kalau tengok calculation dia ni lebih kurang 1,590 untuk booking. So bila booking tu akan dibayar, yang mana bila anda dah buat site visit apa semua, tengok rumah macam mana, so anda berkenan rumah tu. So hari tu juga apabila anda isi form tu, booking form tu, so hari yang sama anda perlu tinggalkan deposit. Kenapa perlu tinggalkan booking tu? Booking tu sebagai menandakan rumah tu kalau anda dah booking, maknanya orang lain dah tak boleh ambil dah rumah tu. So tak boleh, orang lain dah tak boleh nak letak booking lain. Sehingga korang apply loan lah. Okey, yang kedua, pecahkan yang kedua ialah dia punya ni lah perjanjian lah. Itu pembayaran yang selebihnya 6.82. 6.82 ni anda perlu bayar ketika anda membuat sign untuk perjanjian lah, tanda tangan perjanjian apa tu orang panggil? SPA tu. Perjanjian jual beli Perjanjian jual beli. Nama Melayu dia perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli. So yang tu kena bayar pada lawyer. Okay? Kepada developer tersebut. Ya, betul. So kita total dua tu 3.18 tambah 682 bersama dengan 10%. Okey. Jadinya kalau macam sebenarnya korang nak untuk anda beli rumah subsale ataupun rumah baru, korang urusan direct dengan sales staff ataupun agent lah, lagi senang. Kalau anda tak ada yang 10% tu anda boleh keluarkan credible SP.
atas budi bicara. Ada yang ejen yang boleh cakap bawa bincang untuk keluarkan KWSP, sebab KWSP ni anda nak keluarkan selepas anda mendapat kelulusan loan dan sains PA, baru anda boleh keluarkan KWSP. So itu atas budi bicara. So lagi senang anda melalui ejen ataupun staff developer tu direct lah. Okey. Yang kedua, Fran, saya rasa saya boleh tambah satu benda tentang deposit ni. Okey, kalau ini khusus untuk rumah baru tau. Untuk rumah baru, kerajaan kita sebenarnya kita ada pemaju terikat dengan satu akta, nama dia ialah HDA, House Development Act. okey. Untuk rumah baru, pembeli tidak perlu untuk membayar deposit awal, sehinggalah di perjanjian jual beli itu ditandatangani. Anda kata kalau, contoh dia, anda kata kalau dia keluarkan pendahuluan awal, contohnya RM1,000, tiba-tiba dia lepas dia buat loan apa semua, loan tak lepas. Jadinya pemaju berhak untuk pulangkan kesemuanya tanpa sebarang potongan. Faham maksud dia? Tapi anda kata kalau kita beli rumah subsale, rumah second hand, macam Irfan cakap tadi tu pecahan dia tu 33% lebih, lepas tu dengan baki tu ada 6% lebih tu. Okey, bila kita bayar booking 3% lebih tu kan, loan tak approve, pemilik rumah boleh ambil duit 3% tersebut. Tu beza dia tu. Beza antara subsale dengan rumah baru. Kalau rumah baru, pemaju tak boleh ambil duit yang kita dah bayar sikit tu, tak boleh. Dia kena pulang balik semuanya. Tapi kalau subsale, pemilik rumah, pemilik premis boleh ambil atas ganti rugi kerana dia telah terlepas peluang untuk jual pada orang lain. Itu atas dasar ganti rugi lah. Itu perbezaan utama dari segi kad deposit tu, dia punya terma dia tu. Jadinya booking tu maksudnya dia akan ada hak ke atas owner rumah yang asal lah. 3%. Dia maknanya 3%. Kalau kita ni untuk rumah subsale, rumah second hand, bila kita nak beli rumah, kita dah bayar 3% kan? Okey. 3% baru kita buat loan. Betul Okey. Loan tak lepas. Tapi pemilik rumah tu kena pulangkan tak wajib. Pasal apa? Pasal itu ialah ganti rugi kepada dia kerana dia telah pun menutup rumah tu untuk kepada orang lain. So profit lah. So profit. Tapi kalau rumah baru, pemaju wajib pulangkan tanpa sebarang potongan. Yang tu hak pengguna tu. Yang tu kena jelas. Okey, yang tu Ada tu lagi? Yang first kira jelas tu, kira dah complete untuk deposit. Okey. So Nick ada apa-apa nak huraikan untuk deposit rumah ni? Dah rumah apa? Nak tambah ke? Nick ni pengalaman banyak Rasa setakat ni rasa kita boleh apa yang terdengar daripada Ifan dengan Ismail ni, rasa benda dah jelas. Dah anda semua pun dah faham apa yang term-term dan syarat-syarat yang diperlukan semasa kita nak beli rumah, dan cara untuk pemilikan rumah second ataupun rumah baru. Jadi penjelasan tu saya rasa cukuplah untuk dihuraikan pada Ifan dengan Ismail lah. Jadi saya pergi topik kedua lah pula. Topik kedua Topik kedua sebab kita ni ada masa tak panjang. Efia Ali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ian Zakaria faham. Terima kasih Ian. Okey. So next topic subtopik. Okey, nombor 2 yang ni pun bila orang dah bayar booking apa semua, orang pun jadi blur. Apa next Adakah kata urusan bank apa semua dia orang akan settlekan? Okey. So untuk next untuk yuran kewangan ataupun kita selalu panggil lawyer fees lah. So yuran kewangan ni kita ada dua lah. Untuk SPA dengan loan. Okey, untuk calculation dia, saya ambil contoh senang lagi lah. Kita ambil contoh yang paling senang, harga rumah RM500,000. Calculation dia senang je.
Untuk rumah yang berharga, okey, first 500,000 untuk dia punya percentage of property price. Okey, percentage dia kena bayar untuk 500,000 adalah 1%. Okey, next 500,000. Okey, maknanya 500,000 satu sehingga 1 million, 0.8%. Okey, untuk yang following 2 million, iaitu 1 million, 1 million 1 sehingga 3 million, 0.7%. Okey, kita naik lagi next to 2 million, in bracket 3 million 1 to 5 million is 0.6%. And then seterusnya 5 million ke atas ialah 0.5%. Okey, Faham macam mana tu nak faham macam kurang jelas lah kalau tengok dia punya formula dia tu. okey. Boleh bagi contoh sikit tak? Okey, saya bagi contoh. Okey, untuk rumahnya harga kita ambil 500,000 juga. Okey, 500 senang lagi ya. Sebab kita ambil contoh pun, kita ambil contoh rumah ni jugalah, lebih kurang 500,000. Okey. Dan pada apa ni? Senang faham ni lah. Senang faham. Okey, untuk rumah 500,000, 500,000 kita ambil direct je sebab kita dah ada dia punya apa panggil formula dia. Macam saya cakap tadi, first 500,000, 1%. Jadinya 1% darab dengan harga untuk SPA. Untuk SPA legal fees, kita perlu ambil harga asal, iaitu harga agreement lah. Harga agreement. Okay. Harga asal, harga purchase price, iaitu 500,000. So, sebab saya ambil SPA tadi, harga asal ialah 500,000. Okey. Maknanya 500,000 harga rumah kita darabkan dengan 1%. Darab dengan 1%. Itu untuk legal fees punya calculation lah. Itu legal fees untuk SPA lah. Untuk SPA. Okey, faham. Untuk SPA. So untuk legal fee adalah 5,000. 5,000. Tetapi kalau untuk loan legal fees, okey, loan legal fees, kita akan offset dulu 10%. Kalau kata customer ambil loan 90%. So 90% jadinya loan dia ialah 450,000. So 450k darab dengan kita ambil sama juga 1%. So 1% bersamaan dengan 4,500. Okey. So jadinya anda perlu tahu calculation yang ni lah untuk maknanya legal fees untuk SPA plus loan ialah total 9,500. Okey. So itu anda kena tahulah sebabnya nanti kita tak nak customer cakap kita ada hidden fees lah apa, kita nipu lah apa, tak ada. So benda ni kita akan jelaskan. Okey. So ada apa-apa yang untuk topik nombor 2 ni yang Yuran guaman. Saya rasa jelas lah tu. Maknanya untuk yuran guaman ni pertama dia ada dua. ada dua. Satu SPA, satu lagi loan. Pinjaman lah. Pinjaman. Maknanya SPA kita ambil daripada harga SPA punya harga lah. Kalau untuk apa ni harga SPA tu kita darab dengan formula yang kita bagi. Maknanya untuk pinjaman pula dia tak ikut harga SPA tapi dia ikut amount pinjaman yang kita tu lah, kita darab dengan itu dengan formula tu lah. Kalau kita apa ni pinjam 80%, darab 80% je. Kalau kita pinjam lagi sikit kita punya loan untuk loan legal fees tu. Kita ikut pada amount yang kita buat pinjaman tu. Kalau SPA ni dia ikut harga rumah. So loan ni kalau lagi sikit lah dia punya legal fees. Kalau kita customer tu rumah tu rumah kita sekarang ni harga dia 500k dan customer kita nak pinjam dengan bank hanya separuh pada rumah yang kita jual. Okey, sebab 500k maknanya dia nak pinjam 250,000. So untuk loan legal fee tu kita inilah 1% darab 250,000. So lagi jimat lah kat situ. Okey. So jelas Jelas. Okey. So masuk the next lah. Lepas tu Ismail, subtopik kita yang ketiga ialah berkaitan dengan stamp duty. Stamp duty ni kena faham. Maksud stamp duty ni ini ialah cukai yang perlu dibayar kepada kerajaan. Ini biasanya pembeli akan bayar kepada LHDN
tapi melalui kepada lawyer. Kita bayar kepada lawyer, lawyer yang akan pergi bayar kepada HDN untuk duty stamp. Untuk duty stamp yang terlibat untuk dalam pembelian rumah, dia ada 3 yang besar. Pertama sekali ialah duty stamp untuk perjanjian jual beli SPA. Kemudian yang kedua, duty stamp untuk buat pinjaman. Untuk perjanjian pinjaman, kalau kita buat pinjaman dengan bank ataupun dengan buat pinjaman daripada staff loan ke ataupun kerajaan buat guna dengan PPSA, yang itu semua nak kena matikan stamp. Itu pun ada pinjaman. Maknanya pertama tadi SPA, kemudian yang kedua ialah pinjaman, dan yang tiga, yang terakhir ini kita panggil dia MOT. MOT ni ialah singkatan untuk Memorandum of Transfer. Apakah dia Memorandum of Transfer? Ini adalah untuk pindah milik hartanah nama tu. Maknanya daripada nama pemilik asal kepada pemilik baru. Okey. Ini yang tiga ni yang benda yang besar yang melibatkan duty stamp. Duty stamp untuk SPA, perjanjian jual beli, ini hanyalah RM10 untuk satu set. SPA ada 4 set. Satu set RM10. Jadi jumlah untuk 4 set ni ialah RM40. Itu satu. Stamp duty untuk SPA. Dah satu dah selesai, tak ada masalah. Kemudian yang kedua ialah stamp duty untuk pinjaman. Stamp duty untuk pinjaman ni, dia punya formula dia tak ada berlingkat macam tadi duit lawyer tadi. Dia cuma ada satu ringkas je. Nilai pinjaman kita darab dengan 0.5%. Betul kan? Betul. Kita darab 0.5%. Contoh, kalau ambil pinjaman RM500,000. Kenapa kita guna suka 500? Pasal pertama sekali 500 ni kita senang nak kira. Amount dia 500 kan. Kalau kita letak dalam 379,000 susah nak kira. Jadi kita ambil 500,000, kita senang nak kira. 500,000, nilai pinjaman 500,000, kita darabkan dengan 0.5%. Nilai dia ialah 2,500. Itulah dia stamp duty untuk perjanjian pinjaman. Maknanya kata nilai untuk percentage dia tu fix lah. Dia fix, tak kira kita pinjam apa. Kita pinjam 1 juta pun sama juga, 0.5%. Itu untuk apa? Loan? Untuk loan. Untuk loan 0.5. Dia tak ada bertingkat. Dia tak macam lawyer, macam MOT. Okey. Itu yang kedua, dah selesai. Kemudian yang ketiga, ini yang kita panggil tadi, yang terakhir ialah MOT, Memorandum of Transfer. Yang ini untuk pindah milik tanah daripada pemilik asal kepada pemilik yang baru. MOT untuk hartanah yang kita beli tu, sama ada kita beli individu title ataupun kita beli strata, kedua-duanya ada MOT tau. Cuma yang bezanya ialah dari segi jangka masa. Kalau kita beli individu title, rumah teres, kita beli banglo, kita beli kebun, apa semua tu, MOT itu perlu dilangsaikan sebelum bank mengeluarkan duit pinjaman tu kepada pihak penjual. Tapi kalau kita beli tanah tu berstatus strata, tak kira strata bertingkat ataupun strata atas tanah, MOT itu dia perlu diselesaikan sebelum penyerahan kunci. Itu beza kat situlah termal. Tapi dua tu ada. Pasal sekarang ni, kalau ikutkan law sekarang ni, strata title tu perlu dikeluarkan sebelum pembeli dapat kunci. Maksudnya sebelum dapat kunci itu, MOT itu kena diselesaikan. Tapi kalau untuk individu, tanah individu, itu kena diselesaikan secepat yang mungkin, supaya kerana ia pihak bank hanya akan mengeluarkan duit yang kita pinjam tu kepada pihak penjual selepas MOT diselesaikan. Maknanya dia akan disbursekan selepas selesai itulah. MOT tu kena dibuat. Cara perkiraan MOT dia bertingkat. Dia sama lebih kurang sama macam duit lawyer tadi. Dia bertingkat. Cuma dia punya percentage berbeza. Untuk harga 100,000 yang pertama, nilai dia 1%. Kemudian 400,000 yang berikutnya 2%. Bila 100,000 yang pertama 1%, 400,000 yang berikutnya ialah 2%. Jumlah kat situ ialah 500,000 dah kalau kira tadi. Kemudian di tingkat yang ketiga,
Kalau harga rumah tu lebih daripada 500,000, dia ada masuk ke tingkat yang ketiga, 501,000 hingga 1 juta, dia naik jadi 3%. Kan? Kemudian di dalam pindaan undang-undang yang terbaru, saya rasa dalam setahun ke 2 tahun yang lepas tak silap, dia ada masuk tingkat yang keempat pula. Tingkat keempat maknanya harga 1 juta dan ke atas dia jadi 4%. Macam mana contoh nak faham? Kita bagi contoh, kalau kita beli rumah harga 500,000, dia ada 2 tingkat yang terlibat kat situ. Tingkat yang pertama dengan tingkat yang kedua. Tingkat yang pertama ialah 100,000 yang pertama, 1%. Nilai dia maknanya 100,000 kita kali dengan 1%, kat situ ialah RM1,000. Rumah kita 500,000 tadi kan? Jadi tolak 100,000 yang pertama, bakinya yang masih lagi belum dikira ialah 400,000. 400,000 kita kali dengan 2%, jadinya ialah RM8,000. Jumlah kedua-duanya, dua tingkat tu, tingkat pertama dengan tingkat kedua, 1,000 dengan 8,000, amount dia ialah RM9,000. Ini ialah stamp duty untuk MOT ataupun nama lain ialah untuk pindah milik hartanah. Jelas kat situ. Tapi saya nak tanya satu lah untuk MOT ni kan. Okey, sekarang ni kalau orang tanya pasal status tanah. Okey, untuk pemindahan memorandum transfer untuk tanah yang berstatus freehold dengan leasehold, macam mana tu? Sama je, dia tak ada effect pun. Okey. Sama. Untuk cuma kalau ambil leasehold tu, dia pindah milik tanah tu dia ambil masa sedikit kerana dia perlukan kebenaran daripada kerajaan negeri. Berapa bulan lah dia punya gap? Dia sebenarnya bergantung pada lawyer, tapi anggaran masa lebih kurang 6 bulan. Untuk leasehold. Untuk freehold dia tak perlukan kebenaran kerajaan negeri. Biasanya dalam masa 3 bulan tu insya-Allah lah dah boleh selesai. Okay. Itu dia punya perbezaan dia. Jelas. Betul, ada apa lagi? Rasanya itu dah jelas tu. Memang panjang lebar tu. Okey, saya nak maklumkan kita ada untuk stamp duty ni, stamp duty dia ada exemption tau, ada pengecualian. Pengecualian ni untuk harga rumah 300,000 ke bawah tak perlu bayar. Ya, ni kerajaan prihatin. Ini memang dasar kerajaan. Rumah bawah harga 300,000 tak ada stamp duty. Okey, kemudian HOC yang terbaru, kalau ada projek-projek yang terbaru, yang itu cuba cek balik dengan tu projek itu sama ada pengecualian atau tak pengecualian. Itu tapi pengecualian ni ini adalah bersifat one off saja tau. Maknanya sekali seumur hidup ataupun dia ada tempoh masa. Tolong semak dengan ejen ataupun dengan syarikat pemaju sama ada pengecualian ini wujud ataupun tidak. So maknanya ni untuk one off, maknanya untuk rumah pertama sahaja. Kebiasaannya kalau macam tengok rumah pertama kita boleh dapat exemption. Biasa dapat 50%. Ini tak kira harga. Tapi kalau harga rumah 300,000 dan ke bawah tu biasanya kita boleh minta exemption tu. Yang tu ikut harga lah. 300,000 dapat exemption. Ini kalau yang ikut harga, kalau kita beli rumah harga bawah 300,000 memang kita boleh exemption. Sama ada rumah baru ataupun rumah second hand. Yang tu. Penjelasan kat situ. Kita dah jelaskan kat situ. So siapa-siapa yang tak faham ke apa ke nak tinggalkan komen kat bawah lah. So kita akan baca komen ni, so kita akan reply lah. So Ada komen ke? Okey, Ifya Ali, boleh share location galeri impian kat mana? So kita dah balas tadi, so kita dah share waste. So boleh datanglah ke, sekarang kita ada kat mana? Jalan Husin. Boleh datang kita buka hari-hari tau. Kita ada public holiday pun kita buka. Tak ada masalah. Ada staff kat sini yang sedia menunggu, yang boleh menolong anda semua. So kalau nak buat appointment pun boleh buat appointment lah. Betul, jangan lupa share. Nanti kita bagi ni percuma. Ini kita bagi percuma ni. Straw besi. Sekarang ni kita mula kesedaran ke arah green polisi mesra alam. Kita ada straw besi kat sini. Kita ada seruan daripada kerajaan lah. untuk kita mesra alam, mengurangkan penggunaan plastik, kita bagi straw besi. Okay, so kurang-kurangnya setiap rumah ada satu. So yang ini untuk anak, untuk pasangan lah 2. So cukup. Okay, kita akan bagi. Jangan lupa share. Nanti video ni kita akan ada dalam Facebook Koleksi Impian kemudian. Okay, nanti boleh tengok balik mana yang tertinggal tu. Tak sempat boleh rujuk balik, nanti kita akan masukkan balik kita punya video ni.
Lepas tu kita masuk, ingat cukup untuk yang tu, kita boleh masuk topik yang seterusnya kot. Yang keempat lah. Rasa 4 dengan 5 ni kita Kita ni lah Cik Nik tadi dengar dengan khusyuk je. Kita Saya bagi dia sembang pula. saya kena dengar dulu apa yang topik apa yang hangat ni kita nak kupas yang sebelum ni lah. Okey. Untuk saya punya 4 ialah untuk fee untuk ejen. Okey. Fee ejen ni dia selalu kalau untuk rumah dia akan ambil 3%. Contoh, kita ambil contoh pasal rumah kita lah, 500,000. Kalau 3% ejen selalunya dia akan ambil dia kurang 15k untuk dia punya fee lah. Tapi ni bukan untuk rumah baru kan? Dia Ini ejen fee dia subsidi lah. Ini subsidi lah. Selalu yang ejen ni adalah subsidi lah yang akan ambil. Okey. Kalau kita cakap pasal berkenaan dengan valuation. Okey. Valuation ni selalunya untuk rumah subsidi lah. Selalu rumah subsidi. Sebabnya rumah baru tak ada subsidi kan. Rumah baru mesti ada TikTok kan. Okey. Untuk kalau kita cakap pasal rumah valuation ni untuk 500k, 500k untuk dia punya fee 100k yang pertama lah 0.25%. Kali 0.2%, dia punya bayaran lah 800k. RM800. RM800 lah. RM800 lah. So calculation dia macam tadi lah kan, 0.2% darab dengan baki 400k tu, so dapat 800. Jadi total keseluruhan dah 1050. Jadi total 2 tu 1050. Mana tambah daripada yang pertama, tingkat pertama dan tingkat kedua tambah. Jelas. Okey. Untuk saya move pada yang seterusnya ialah insurans. Okey. Insurans ni untuk rumah baru, sama ada rumah baru atau rumah subsale ni, selalu rumah barulah perlu kena ambil insurans. Sebab apa? Untuk backup kata yang siapa yang perlu yang ni kata yang apply loan tu lah. Okey. Untuk insurans MRTA ataupun MLTA, dia punya insurans ni dia bergantung pada umur, dia bergantung pada kesihatan dia, lepas tu dia punya loan amount dia, berapa dia ambil. Jadi dekat situ untuk loan pihak bank akan mengira berapa amount yang sepatutnya dia dapat. Maknanya kalau contoh dia, kalau umur yang yang masih muda dia lagi murah lah daripada umur yang telah berumur umur. Betul. Sebab dia macam kawan kita ni dia lagi murah lah insurannya. Single bila. Kalau single lagi lah murah ke. Okey. Dia punya sebabnya dia punya untuk nyaman tu dia panjang. So dia punya harga untuk satu harga yang dapat untuk buat bayaran tu mungkin dia akan murah lah. Maksudnya dalam lebih kurang dalam amount yang total lebih kurang dalam 8,000 atau 10,000. Itu lebih kurang, bukan yang tepat lah. Okay. Jadi saya rasa untuk topik saya tu saya rasa sudah jelas kan? So saya tambahan sikit lah untuk topik ni. Macam mana tu? Loan tenor tu untuk insurans. Okay, insurans tu sebenarnya dia boleh ambil jangka masa panjang ataupun jangka masa pendek. Kan? Betul. So terpulang kepada customer. So kalau customer rasa dia nak ambil pendekkan, sebab dia mungkin akan pendekkan, mungkin dia rasa installment per bulan terlalu tinggi. Terlalu tinggi, dia boleh pendekkan. So kalau dia rasa dia nak cover penuh,
kan, dia nak cover penuh ke, dia rasa macam mungkin suatu masa dia nak backup benda tu, kan, ada apa-apa terhadap rumah tu, dia nak backup jangka masa panjang, so dia akan cover penuh lah. Okey, Depends pada bajet ke macam mana. Untuk yang insurans tu, kalau katakan dia dapat yang half, kalau dia nak sambung lagi boleh. Cumanya bergantung pada bank, nanti Betul. dia akan berbincang balik Betul. dia punya apa Terms macam mana. betul dia supaya. Okey. So, next topik kita. Okey, kita dah masuk sampai ke topik yang ke insurans. Kita masuk tinggal lagi dua ni. Yang topik yang dua lagi kita bersentuh cuma disbursement dengan progressive interest. Disbursement ni saya akan sentuh secara ringkas. Kita pun lebih kurang 5 minit je. Disbursement ni ialah cash yang biasa diberikan oleh bank untuk mereka menyelesaikan urusan-urusan yang melibatkan perundangan. Okey. Saya cuma bagi ringkaskan, dan disbursement item ni dia sebenarnya amount dia kebanyakan dalam tu dia tetap. Dia tak banyak tapi dia amount tu tak banyak tapi dia ada banyak item, ada banyak benda lah yang kena buat. Saya boleh senaraikan senarai yang termasuk dalam disbursement. Pertama sekali ialah registration fees untuk charge dengan share. Lepas tu registration fees untuk caveat ni untuk masukkan anggaran lah. Private caveat tu keluar masuk, entry dengan withdrawal. Kemudian surat akuan. Lepas tu dia kena ada bankruptcy search, land search. Lepas tu ada wind up search, ROC search. Ni semua carian-carian yang rasmi yang kos dia memang tetap dah. Cuma yang berbeza hanyalah antara satu lawyer dengan satu lawyer tu. Saya rasa pertama sekali perbezaan antara lawyer tu ialah dari segi printing charges, transport charges, pengangkutan dia, itu beza. Tapi maknanya apa yang perkara-perkara yang saya mula cakap tu, yang mula-mula awal tu, antara yang macam dia punya carian-carian yang tu semua amount dia sama je. Contoh macam wind up search RM30, bankruptcy search satu orang RM50. Land search kalau untuk di Selangor RM50. Ini cara rasmi yang official lah. So disbursement ni pun dia ada dua. Dia ada dua, betul. untuk SPA dengan loan. So yang itu amount tu dia kena dia based on lawyer lah. Tu. Jadi bila kita dapat bill tu, jangan pula tanya dengan lawyer, kenapa untuk SPA dengan lawyer dia item yang sama tapi charge dua kali. Jangan pula macam tu. Semestinya lah, sebabnya dia orang pun nak gunakan semua item tu untuk itu semua modal lah sebenarnya. Okay, saya dah sentuh tentang disbursement, dan akhir sekali ialah tentang progressive interest. Progressive interest saya ingat bagi Irfan tutup lah. Okey, kita pun masa tak banyak, saya akan cepatkan. Okey, untuk progressive interest biasanya untuk rumah baru. So ada call lah, kita panggil ada call. So untuk calculation dia, calculation dia biasanya progressive interest ni, cakap progressive interest ni apa? Okey, progressive interest ni yang mana bayaran yang mana bank akan disburse kepada developer sejumlah duit yang mana ikut stages projek. Contoh kata projek, saya ambil kat sini contoh kata 15%. Okey, so bank akan disburse duit tu kepada developer sebanyak 15%. Okey, kita buat simple calculation. Okey, kalau kata contoh progress projek sekarang adalah 15%. Okey, kita ambil 15%. Untuk rumah yang berharga RM500,000. So kita ambil harga SPA tu, kita darat dengan 15%, RM500,000. Okey. So RM500,000. Okey, lepas tu kita darat pula dengan interest rate semasa bank. Okey, sekarang ni interest pun kita ambil average yang paling tinggi pun 3.3. Okey. So darat dengan 3.3%. Okey, 15 darat 12%, darat 500. Okey, darat dengan 3.3%. Lepas tu kita ambil sebab 3 yang amount yang kita dapat 2,475 tu ialah amount untuk 1 tahun. Yang mana duit
tu dia disburse kepada developer. Okey, so kita bahagi dengan 12 bulan. 12 bulan. So lebih kurang dalam 200 lebih lah untuk sebulan. So untuk 15% punya progress darab dengan SPA, darab dengan 3.5 interest bahagi dengan 12 bulan untuk kita dapat berapa instrumen untuk sebulan tu untuk that stage. Okey. Okey, jadi masa kita pun dah hampir suntuk. Cuma tambahan daripada progressive interest, macam mana kita nak tahu dari segi berapa banyak jumlah yang dah masukkan kepada pemaju. Tolong tengok dalam SPA anda, dalam perjanjian jual beli, dalam tu ada dalam schedule yang ketiga ada senarai tugas tu. Dalam SPA belakang jadual ketiga, kat situ ada senarai tugas tu, ada ABC 1 2 3, lepas tu ada 2A 2B 2C tu, boleh tengok kat situ berapa progress. Kat situ ada tulis kat situ berapa persen kat situ. Tengok dekat situ. So nanti developer akan update lah masa dalam masa berapa bulan sekali dia akan update. Dia akan tabir. Tapi terus ke rumah surat tu lah. Betul. Bila progress sudah siap untuk stage tu, dia akan hantar bil kepada pembeli, kepada bank. Pembeli dapat, tolong buat follow up dengan lawyer, tolong buat follow up dengan bank. Kemudian akhir sekali sebelum kita selesai, saya ingat kita tengok sikitlah rumah-rumah kita ni. Cantik, memang cantik. Kita buat penuh, cuba datang, tak rugi datang. Kalau tak nak beli pun boleh ambil kita punya idea design, kita tak ada masalah. Kita tak ada charge apa-apa pun. Nak ambil gambar pun tak ada masalah. Pemaju lain tak boleh ambil gambar, tapi kita tak ada masalah. Nak ambil gambar, nak ambil video, kita benarkan. Cuma bukan untuk tujuan komersial. Untuk diri sendiri boleh, untuk rumah sendiri. Okey, sekali ingatkan, ini sekali lagi kita bagi percuma. Tolong share dengan siapa-siapa yang kawan-kawan yang terlibat, mana yang tengah nak beli rumah. Tolong share, kita ada bagi ni. Percuma ni, kita ada bagi apa? Untuk yang jauh-jauh, kita akan post. Kita ada masalah. Kita ada charge pun untuk post tu. Kita bagi percuma je. Kita ada banyak stok kita. Pakai pun cantik. Ada koleksi dan Ini letak dalam kereta standby. Ini kalau tak nak pakai pun boleh buat hiasan lah. Letak dalam ada kaca kan. Jangan lupa share untuk 3 orang. Kalau boleh mula pada sekarang lah. Kita akan bagi pada anda semua. Okey. So kita tengok rumah sekejap, buat touring sekejap. Saya ingat Encik Nick lah. Boleh, saya tunjuk pada anda semua rumah kita, apa yang menarik. So sekarang ni saya tunjuk kita bahagian dapur kita. Dan kita pergi bahagian bilik kita. Okey, kita pergi untuk living kita pula Okey, ni ruang living kita. Okey, jom kita naik atas. Okey, kita ada ruang family hall. Okey. Kita tengok bilik master bedroom kita. Silakan. Kita tengok sekejap. Kita punya bilik air. Okey, sekarang ni saya ada 2 bilik. Bilik yang mana satu untuk bilik pertama dan bilik kedua. Jom, tengok satu. Bilik kedua dulu lah. Boleh tengok bilik air. Wow, cantik
Okey, satu lagi sini minta anak. Kita ada ruang yang tinggi, boleh buat mezzanine floor. Okey. Jadi selepas ni jangan lupa share pada kawan anda. Tinggallah. Okey, bye bye. Bye.